Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safwana binti Zainal. Nombor matrik saya 283308. Dalam subjek Perlembagaan Malaysia, hari ini saya akan membentangkan tentang halangan dan cabaran sistem demokrasi di Malaysia. Negara yang berperlembagaan merupakan sesebuah negara di mana sistem pemerintahnya diperintah oleh raja yang mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Perlembagaan bermaksud prinsip-prinsip atau dasar perundangan yang menjadi garis panduan kepada sistem pemerintahan sesebuah negara. Antara negara yang mengamalkan sistem pemerintahan secara perlembagaan adalah negara Malaysia. Sesebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan secara berperlembagaan mempunyai objektif iaitu bagi memastikan kestabilan, keharmonian dan keadilan sesebuah negara tercapai. Hal ini demikian adalah kerana cara sistem pemerintahan sesebuah negara adalah termaktub dalam perlembagaan. Sehubungan dengan itu, sesebuah negara yang wujudnya perlembagaan bertujuan untuk mencegah mana-mana pihak daripada bertindak secara sesuka hati demi kepentingan sendiri. Justru itu, negara yang mempunyai perlembagaan dapat diperintah secara sistematik, adil, bertanggungjawab oleh pemerintah negara tersebut. Okey, terdapat beberapa jenis perlembagaan di sesebuah negara. Antaranya adalah perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis, perlembagaan rigid dan perlembagaan fleksibel, perlembagaan persekutuan dan perkembangan unitary, perlembagaan berparlimen dan perlembagaan berpresiden, serta perlembagaan panjang dan perlembagaan pendek. Teori atau konsep yang berkaitan. Okey, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem beraja perlembagaan dan juga demokrasi. Demokrasi membawa maksud satu sistem kerajaan di sebuah negara yang rakyatnya diberi kebenaran untuk menyertai apa jua proses penggubalan undang-undang. Perkataan demokrasi berasal daripada perkataan Greek iaitu demos dan kratos. Demos membawa maksud warga negara, manakala kratos pula membawa maksud kuasa. Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen merupakan konsep yang telah diambil daripada barat. Pilihan raya di sesebuah negara diadakan supaya rakyat dapat memilih kerajaan yang memerintah negara tersebut. Setelah dipilih melalui undian dalam pilihan raya tersebut, mereka akan menjadi wakil rakyat di dalam parlimen dan akan menjalankan tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan di dalam parlimen tersebut. Dalam sistem demokrasi berperwakilan di Malaysia, rakyat menjalankan tanggungjawab dengan memilih seorang wakil bagi mewakili rakyat untuk menguruskan berkenaan hal ehwal politik dan perihal perundangan. Di sini dapat dilihat betapa pentingnya kuasa rakyat dalam memilih wakil bagi memperjuangkan dan menyuarakan hak mereka. Struktur, dimensi, elemen dan apa-apa perkara yang berkaitan. Okey. Negara demokrasi merupakan negara yang berpegang kepada satu bentuk sistem pemerintahan dengan merealisasikan kedaulatan rakyat ke atas negara untuk diperintah oleh kerajaan negara tersebut. Isu demokrasi sentiasa dikaitkan dengan isu hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi adalah usaha rakyat untuk melindungi hak asasi mereka, kerana demokrasi adalah sistem politik yang menghargai hak asasi manusia. Demokrasi bukan sahaja terhad kepada hak asasi dan politik rakyat, tetapi dalam perkembangannya juga berkait rapat dengan hak ekonomi dan sosial budaya rakyat terjamin. Oleh yang demikian, negara yang demokrasi akan wujud sekiranya negara mampu melindungi dan memelihara hak asasi manusia. Bagaimana pula dengan pelaksanaannya di Malaysia?
dan juga di negara-negara. Amalan demokrasi adalah berbeza bagi setiap negara yang mempunyai beberapa perundangan. Perundangan tersebut kebiasaannya menyekat kebebasan individu, termasuklah kebebasan rakyat untuk bersuara dan kebebasan berpendapat. Sekatan ini dibuat atas dasar keselamatan dan juga untuk mencari perpaduan, kestabilan dan keadilan dalam sebuah negara. Malaysia pula merupakan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Pendemokrasian di Malaysia adalah apabila rakyat menjalankan tanggungjawab dengan melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Manakala Raja-Raja Melayu pula menjadi lambang ketaatan rakyat. Rakyat juga mempunyai hak yang bebas dalam memilih wakil rakyat melalui pilihan raya di tempat mereka menyokong. Rakyat juga berhak dalam penukaran kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Sistem ini secara tidak langsung berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. Okey, terdapat pelbagai jenis demokrasi dalam sistem pemerintahan di dunia dalam membentuk objektif yang sama dalam sesebuah negara, iaitu perpaduan, kesejahteraan dan juga keamanan negara. Salah satu demokrasi negara yang diamalkan adalah demokrasi langsung yang merupakan penglibatan rakyat yang secara aktif dalam membuat keputusan politik. Contohnya, mengundi atas dasar secara langsung. Demokrasi langsung merupakan sejenis demokrasi apabila rakyatnya mempunyai kuasa secara langsung. Demokrasi ini memerlukan penglibatan rakyat yang mempunyai bilangan majoriti dalam politik. Selain daripada itu, demokrasi perwakilan ataupun demokrasi tidak langsung adalah salah satu jenis demokrasi yang diamalkan di sesebuah negara. Demokrasi tidak langsung bermaksud wakil rakyat yang dipilih bagi mewakili mereka semasa pilihan raya. Demokrasi tidak langsung adalah pendemokrasian yang lazimnya diamalkan di seluruh negara ataupun seluruh dunia. Penekanan terletak pada melindungi hak bukan sahaja majoriti rakyat di sesebuah negara, malahan juga golongan minoriti. Dengan memilih lebih ramai lagi wakil yang layak, golongan minoriti akan dapat memperdengarkan suara mereka dengan cara yang lebih cekap dan efisien. Kebanyakan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi tidak langsung beranggapan bahawa negara mereka adalah demokrasi liberal. Hal ini kerana mereka lebih mementingkan keperluan rakyat berbanding keperluan negara yang lain. Hal ini jelas bahawa negara seperti India dan Amerika Syarikat amat sukar untuk mengisytiharkan keadaan darurat. Walau bagaimanapun, terdapat sesetengah negara yang sentiasa berasa terancam dengan anasi luar. Negara seperti Israel dan Korea Selatan lebih cenderung kepada demokrasi defensif berbanding liberal. Demokrasi seperti ini dilakukan supaya kerajaan dapat mengerah tentera pada masa yang sama. Seterusnya adalah demokrasi berpresiden yang bermaksud seorang presiden sesebuah negara mempunyai sebahagian besar kuasa ke atas kerajaan. Presiden bagi sesebuah negara dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat. Presiden dan cabang eksekutif kerajaan tidak bertanggungjawab sepenuhnya kepada badan perundangan, namun mereka juga tidak boleh membubarkan badan perundangan sepenuhnya. Dalam demokrasi berpresiden, ketua negara adalah ketua kerajaan. Contoh negara yang mengamalkan demokrasi berpresiden adalah Amerika Syarikat, Argentina dan juga Sudan. Di samping itu, demokrasi Islam adalah bentuk demokrasi yang berlandaskan syariat Islam dalam melaksanakan dasar awam. Demokrasi Islam mempunyai 3 ciri utama. Pertama, pemimpin dipilih oleh rakyat. Kedua, semua rakyat tertakluk kepada undang-undang syariah termasuklah pemimpin. Dan yang ketiga, pemimpin haruslah sentiasa komited dalam mengamalkan syura
iaitu satu bentuk perundangan atau perbincangan khas yang diamalkan oleh Nabi Muhammad. Ketiga-tiga ciri ini dipenuhi oleh negara seperti negara Iran, Afghanistan dan juga Pakistan. Negara Islam lain seperti Arab Saudi lebih sesuai digelar negara authoritarian berbanding negara demokrasi. Bagi isu-isu yang berkaitan pula, pada 15 Julai 1976, Lim Kit Siang dan beberapa ahli parlimen pembangkang pada ketika itu menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat berkenaan beberapa cadangan bagi pembinaan Rang Undang-Undang Kerja RUU tersebut akan dibentangkan oleh kerajaan pada ketika itu dalam masa seminggu. Namun begitu, pindaan yang telah dihantar atas cadangan pindaan rang undang-undang tidak dibentangkan atas sebab Speaker Dewan Rakyat tiada menerima sebarang notis daripada ahli parlimen pembangkang. Keputusan Speaker Dewan Rakyat yang tidak mengendahkan dan tidak mengambil tindakan lanjut untuk menyiasat dan menjelaskan isu yang timbul menunjukkan bagaimana peranan ahli parlimen adalah terhad dalam proses penggubalan atau pemindaan rang undang-undang. Lim Kit Siang dan ahli parlimen pembangkang yang lain juga telah mencadangkan agar rang undang-undang kerja ini dirujuk kepada jawatan kuasa khas berdasarkan Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat, Peraturan Mesyuarat 58, supaya ianya boleh disemak secara lebih terperinci oleh ahli parlimen. Walau bagaimanapun, cadangan tersebut tidak mendapat sokongan ahli parlimen, terutama sekali daripada pihak kerajaan semasa itu. Meskipun terdapat pelbagai halangan dan cabaran, Lim Kit Siang tetap menggunakan ruang dan peluang yang ada bagi menyempurnakan idea reformasi parlimen agar institusi ini benar-benar memupuk nilai demokratik demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Sebuah institusi parlimen yang lemah seperti Malaysia sedikit sebanyak akan memberi kesan negatif kepada sistem pentadbiran negara apabila setiap dasar yang dibuat hanya menumpukan kepentingan sebelah pihak sahaja. Perkara ini secara tidak langsung akan membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa dan kecuaian pihak eksekutif dalam mentadbir negara. Kelemahan seperti ini telah menjadi faktor penting untuk melaksanakan agenda reformasi parlimen di Malaysia demi memastikan institusi demokrasi ini berfungsi secara efektif. Antara kekuatan demokrasi secara berparlimen di Malaysia iaitu mengutamakan hak rakyat Malaysia sendiri untuk memilih seorang wakil yang akan mewakili rakyat untuk menjalankan tugas-tugas politik dan perundangan. Rakyat Malaysia mempunyai hak untuk menyokong, mengekalkan ataupun menukar kerajaan sedia ada melalui pilihan raya di Malaysia. Secara dasarnya, tidak semua negara yang mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi mendatangkan kebaikan seperti suasana aman dan harmoni dalam kalangan rakyat Malaysia. Walaupun sistem pemerintahan secara demokrasi membolehkan rakyat mengutarakan suara dan membuat keputusan, namun tidak semestinya keputusan tersebut akan memenuhi kehendak rakyat itu sendiri. Oleh itu, rakyat perlu sedar bahawa tidak semua permintaan akan ditunaikan oleh pemerintah tersebut. Analisis bagi sistem pemerintahan secara demokrasi adalah, menurut kajian Izzaruddin Muhammad dan Jamil Haji Jamil pada tahun 2002, iaitu kesan demokrasi dan pendemokrasian dalam Parti Barisan Nasional. Tujuan kajian ini adalah untuk mendalami teori demokrasi dan amalan demokrasi di Malaysia dan juga di dunia. Menurut pengkaji, kajian ini dilihat dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pengkaji seterusnya dan juga dapat membantu dalam memberi pemahaman terhadap demokrasi politik. Hasil dapatan daripada kajian ini, pengkaji telah mengambil kira pandangan dan pendapat daripada responden melalui temu bual berkenaan demokrasi politik dalam pemerintahan negara, khususnya pemerintahan barisan nasional. Berdasarkan hasil temu bual pengkaji, demokrasi perlu adanya sistem sokongan yang besar. Demokrasi juga mempunyai peranan untuk memenangi hati rakyat di bawah demokrasi yang bersifat kawalan. Selain daripada itu, hasil dapatan kajian juga menyatakan bahawa demokrasi di Malaysia adalah melalui penentuan rakyat dalam penggubalan undang-undang dan struktur kerajaan. Kesan daripada demokrasi adalah apabila ianya dapat menggugat rakyat apabila pihak politik tidak tegas
dalam penggunaan akta yang tegas dalam membuat sesuatu keputusan. Seterusnya, menurut hasil dari dapatan kajian, iaitu sistem pemerintahan secara demokrasi di Malaysia adalah kuasa majoriti rakyat seperti mana hasil temubuan oleh responden. Pemerintahan secara demokrasi tidak langsung adalah melalui sistem perwakilan daripada pilihan raya. Menurut pengkaji, hasil dapatan ini jelas menunjukkan bahawa akibat daripada demokrasi dapat menggugat kepercayaan rakyat apabila parti-parti tersebut mempunyai kepentingan masing-masing. Antara cadangan penambahbaikan bagi sistem demokrasi di Malaysia adalah memastikan perwakilan yang dipilih oleh rakyat adalah adil. Perwakilan yang adil dalam sistem demokrasi bukan sahaja berdasarkan penerimaan dalam prinsip satu orang satu undi. Malahan setiap undi perlulah diberi kepentingan yang sewajarnya. Selain daripada itu, cadangan dalam penambahbaikan sistem demokrasi di Malaysia adalah dengan memperkasakan pendidikan pilihan raya di Malaysia dengan menubuhkan Institut Pendidikan Demokrasi, Sivik dan Pengundi Kebangsaan. Hal ini demikian dapat memberi cakna kepada rakyat dalam mendalami ilmu pengetahuan tentang pilihan raya yang diadakan di Malaysia. Cadangan ini secara tidak langsung dapat mengukuhkan dan mensuburkan sistem pemerintahan secara demokrasi di Malaysia. Kesimpulannya, setiap negara di dunia ini sudah pastinya mempunyai sistem pemerintahannya yang tersendiri. Begitu juga di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi dan raja berperlembagaan. Pendemokrasian di Malaysia membawa makna kepada rakyat apabila seorang wakil diberi kepercayaan untuk mewakili rakyat dalam menyuarakan hak dan pendapat rakyat. Wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya yang telah diadakan. Walau bagaimanapun, rakyat juga berhak untuk menyokong, mengekalkan ataupun menukar kerajaan yang sedang memerintah negara. Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi lebih cenderung ke arah kebaikan yang merupakan kesan daripada sistem pemerintahan tersebut berbanding daripada keburukan. Namun, objektif sistem pemerintahan secara demokrasi di Malaysia adalah untuk mendaulatkan rakyat dan juga mensejahterakan negara. Sekiranya sistem pemerintahan ini tiada lagi di Malaysia, maka sistem raja berperlembagaan juga akan terjejas. Oleh itu, sistem pemerintahan sedia ada di Malaysia haruslah dikekalkan supaya objektif pemerintah dalam mendapatkan kedaulatan rakyat dapat direalisasikan. Rakyat-rakyat di Malaysia diseru agar menjalankan tanggungjawab dalam memilih pemerintahan yang adil, bertanggungjawab dan telus bagi menjalankan tugas dalam pemerintahan di Malaysia. Hal ini demikian adalah kerana setiap undian daripada rakyat adalah bermakna dan juga membawa kesan kepada pemerintahan di Malaysia. Warga negara Malaysia wajib mengundi tidak kira di mana-mana sahaja, termasuklah yang berada di luar daripada Malaysia. Wakil rakyat yang telah dipilih melalui undian pula perlu menjalankan tanggungjawab yang digalas dengan penuh amanah kerana rakyat bergantung harap kepada wakil rakyat tersebut dalam menyuarakan suara rakyat serta menjalankan tugas-tugas politik dan perundangan di Malaysia. Sampai sini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.